Assalamualaikum, selamat malam. Malam, Doktor. Rasanya yang lain datang ke tak ni? 7 of you? Kita nak mula dulu? Kita mula dulu lah kan? Slowly nanti Boleh, dia orang boleh. akan masuk dah. Okay. Doktor. So let's start with Al-Fatihah. Okay, hari ini kita akan sambung on equality, law of equality. We share. Window, equality before the law. Okay, dah ada on your screen? Law of equality? Ada, Doktor. Okay, today is our last lecture. Jadi saya akan hanya sentuh kepada topik yang akan masuk untuk exam lah. Right, so equality is one of them. Bagi tahu soalan bocor terus. But that you have to read up lah. And saya diberitahu final exam nanti is open book. Diberitahu lah. Hopefully law itu stick begitulah. So equality before the law provided under Article 8 of the Constitution. So bila kita study on law of equality ni, saya nak you refer to law of equality. So slides ni saya dah share dalam e-future. Dia sama slide dengan last week punya, dia bersambung. Right, so 8/1, 8 clause 1, it's the general provision, dia kata all persons are equal before the law and entitled to the equal protections of the law. Okay. The main provisions, clause 1 ini provides, the general rule says that everybody has to be treated the same. Itu dia punya general rule lah. So that means kadang-kadang apabila orang dia tak mendalami undang-undang ataupun dia belajar undang-undang tu separuh-separuh. This is the most common provision yang mereka akan guna untuk fights for the rights of equality, hak kesamarataan itu. But we have to, again I'm emphasizing on you, bila kita ada certain fundamental liberties protected under the federal constitutions, dia mesti ada limitations. That means you boleh tuntut hak kesamarataan but not in total. Dia tidak ada in total. Nothing fits into the human-made law that gives a total rights to another person. So sepatutnya kita dah belajar artikel 5, 6, 7 kita dah mula nampak. Every provision and your fundamental liberties, your rights, dia mesti ada limitations. Dan limitations dia mestilah sesuatu yang usually kalau you encroach into the rights of another person, the rights of properties, the rights against trespassing. So dia mesti ada limitation. So what you are going to learn today is that limitations, right? Yang 81 ni is for the guiding principle saying that generally semua orang mesti ada hak sama rata, right? Tapi dia akan ada situasi di mana kita boleh membezakan atau kita namakan. Kita tu maksudnya the common people, they like to term that to be discriminations. Tapi ada certain discrimination need to be done in order to protect a better rights of another group of society contohnya. Right, so yang ni adalah the ideal generic concept including the aspects of equal treatment, equal protection and prohibition against discriminations. So yang pertama ini how we discuss on Article 8 ini adalah in the absence of any privileges. Privileges tu maksudnya ada certain hak keistimewaan yang diberikan kepada certain group in the societies ataupun dia ada certain group within the country itself, contohnya raja-raja. Right, so they belong to the monarchy punya system. There must be reasons why they are given privileges. Definitely comparing the monarchy to us, the layman, diorang itu lebih exposed. That means the position itself that dia punya rights. So sebab dia nak tak nak, everybody tahu dia punya rights. Everybody tahu tentang kedudukan dia. Everybody knows certain specialities or honors or dignities given to these royalties. So kalau kita tak bagi dia certain privileges, it will be difficult for them to function effectively. Kita dah tengok peranan yang Pertuan Agong dalam pelantikan Perdana Menteri dan sebagainya itu. So kalau dia itu stands equally
sama macam orang lain dari skop pentadbiran dia akan jadi susah untuk dia menjalankan tugas. Sedangkan orang biasa macam kita di bawah ni, kita tidak ada satu tugas besar. Contohnya seperti melantik Perdana Menteri. So we are not exposed to that. Our life, our family will not be exposed to contohnya satu defamation punya actions ataupun negligence in choosing the correct prime minister. We can sue the monarchy contohnya kalau dia tersalah pilih prime minister. Sebab ketika dia pilih prime minister, mana dia nak tahu prime minister tu in 10 years akan commit corrupt. So for that, they have certain privileges in exercising their duties. Sebab dia punya foundation tadi, dia punya kedudukan dan juga function yang dia kena jalankan dalam federal constitutions itu will expose this group, mainly I'm referring to the royalties, to certain civil actions ataupun criminal litigations. Right, so absence of privileges. Kalau tidak ada privilege, I mean kalau kita bandingkan antara dua kumpulan dalam satu masyarakat dan kumpulan ini kedua-duanya tidak ada privileges, maka kat situlah baru kita masukkan Article 8 saying that they deserve equal treatment. Itu satu, absence of privileges. Yang kedua adalah equal punishment. Okey, yang ni. Kes Tengku Mahmud Iskandar dalam kes ini, yang ini involve royalties. Tadi saya dah sebut ada certain group in the society, contohnya raja-raja, royalties. Raja-raja tu termasuklah yang di Pertuan Agong and also sultan at state level. Mereka ini dia ada privileges. Kita bagi bawah artikel 38(4). Right. Tetapi dalam menjalankan tanggungjawab dia tu, they also have families. Macam Tengku Mahmud Iskandar ini adalah kes Sultan itu sendiri, dia memberi pengampunan kepada this is anak Sultan melakukan kesalahan terhadap orang biasa. Yang ini adalah kes, kalau you tengok di sini Francis Joseph Putucherry and Puten Purakai ini adalah, mereka ni adalah, ini kes hoki hoki. Yang ni coach kumpulan hoki bagi Johor. Ada sedikit Tengku Mahmud Iskandar ini telah mencederakan salah seorang pemain daripada pihak lawan, and then dia go against decisions of the referees dekat dalam tu. So because of that, tim itu telah dikenakan, bukan dia sendiri telah dikenakan satu tindakan tindakan dalam suspending him from playing in the next tournament lah. So for that, Sultan Johor masa itu murka. So bila murka, dia membatalkan penyertaan tim hoki ini di peringkat international whereby they have already qualified themselves. So di sinilah berlaku sedikit salah guna kuasa, tapi kes ini, kes yang banyak tadi tu yang datang ke mahkamah adalah tentang kecederaan parah yang dilakukan oleh kerabat di sini terhadap dua plaintiff, dua victim di dalam ni Francis Joseph ni tadi dengan Puten Purakai. So in that case, masa ini tahun 1973 belum lagi ditarik immunity raja-raja. Immunity raja-raja tarik 1993. That is after 20 years selepas kes ini. Kenal tak ni Tengku Mahmud Iskandar ni? Sultan yang mana ni? Sultan Johor kan? Yang mana bapaknya atau yang sekarang? Sekarang Betul Sultan? kan yang meninggal hari tu? Ayahanda ayahanda kepada dia. Sultan Ibrahim. Betul. Masa ni 73 dia adalah raja muda. Dia muda. Dia belum lagi jadi sultan, right? So dia lah yang sebenarnya mencederakan tadi tu. So dia dibawa, patutnya dikenakan tindakan yang sama tapi di sinilah yang Tan Sri Saleh Abbas kan, Ketua Hakim Negara yang pernah dipecat masa zaman Tun Mahathir tu. So ini adalah salah satu daripada permulaannya di mana dia mengenakan tindakan terhadap kerabat diraja di sini kerana dia kata kesalahan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang within the scope of duties of the royalties. Mencedera parahkan orang biasa bukan sesuatu yang sepatutnya dilindungi oleh immunity. And this is the starting of, lepas itu susulan-susulan ada beberapa kes-kes yang lain. In 1993 ditarik keistimewaan raja-raja. Right?
Okay, no arbitrariness. So no arbitrariness to meaning that dia tidak boleh, yang ni kita belajar dalam Tan Tak Seng, dalam Rights of Life kan kita ada belajar benda ya, livelihood tu. Tan Tak Seng ni adalah famous case yang dia ada beberapa prinsipal. Masa kita belajar Rights to Life and Livelihood, hari tu pun kita dah discuss Tan Tak Seng. Arbitrariness ni adalah tidak boleh ada oppressions ya, dia tidak boleh ada, bukan sahaja ketidakadilan tetapi dia membawa kepada kekejaman dalam menjatuhkan satu-satu hukuman, dalam menyekat hak-hak seseorang. It cannot lead into arbitrariness. So Tan Tak Seng ini adalah kan seorang guru Tan Tak Seng ni adalah seorang guru, dia dah senior, almost nak pencen, tapi ada satu tindakan yang mana dia dibuktikan bersalah. Saya tak ingat salah guna kasar ataupun dia menerima rasuah, itu tuduhan yang dikenakan terhadap dia. So tuduhan itu dibuktikan, tetapi oleh kerana Tan Tak Seng tidak diberi hak untuk didengari. So rights to be heard was not accorded to this Tan Tak Seng. So therefore it leads to arbitrariness. Apa kaitan dengan equality di sini? It relates in the way that dalam kes-kes lain, orang lain dapat rights to be heard. Tapi Tan Tak Seng ini, this is not the first case where a teacher faces disciplinary actions. So teacher sebelum ini yang ada disciplinary actions was given rights to be heard, tapi dalam ni tidak ada. So bila tidak ada, dia membawa kepada ketidakadilan berlaku so arbitrariness di situ. Okay, dan seterusnya procedural fairness. Procedural fairness, this one adalah lebih kepada keadilan dalam prosedur keseluruhan. Right, contoh dalam kes Hong Leong tu, court held the equality clause of the federal constitutions can be used to require public administrators to observe the duty of the procedural fairness towards all citizens. Tan Tak Seng disentuh sekali lagi. So prosedur dia adalah sebelum satu-satu hukuman itu dijalankan, dia mestilah diberi hak didengari. Hak didengari itu untuk procedural fairness itu, dia menyentuh kepada prosedur hak didengari. Yang arbitrariness, yang C itu adalah lebih kepada hak itu sendiri. Orang itu mesti diberi peluang untuk membela diri dia. Itu termasuk dalam hak untuk didengari tadi, rights to be heard. Odi aterum patem nama dia. Right. Procedural dia adalah, dia lebih kepada dia detailkan rights to be heard tu. Maksudnya rights to be heard tu bukan saja nak suruh dia dengar. Dia termasuklah memberi notis yang secukupnya kan. Dia tiba-tiba nak dihadapkan ke Badan Tata Tertib besok. Hari ni baru dapat notis. So dia tak sempat nak prepare. Walaupun kita panggil dia untuk defend diri dia, dia tidak akan ada masa yang cukup untuk cari bukti dan defend diri dalam. Jadi dia against procedurally, ia tidak menepati. Jadi dia membawa kepada ketidakadilan kepada diri dia. Basically kalau dikomparekan kepada kes-kes sebelum ini, tidak ada kepatuhan kepada prosedur yang telah ditetapkan. Alright, dan proportionality sama 3 ni C, D, E, dia dalam satu tindakan administratif juga. Proportionality adalah bila nak jatuhkan satu hukuman, dia kena sama rata. Kena proportionate. Dia kena kesalahan tu dengan hukuman tu dia nampak wajar. Dia bukan nampak tak wajar. Kesalahan kecil tapi hukuman punyalah teruk. Sehingga menghalang salah satu daripada hak, contoh hak untuk hidup, tapi kesalahannya kecil saja. So dia jadi not proportionate. Right, so yang ni termasuklah when you discuss on equality before the law, dia tidak boleh membezakan, contoh dulu dalam pelanggaran SOP yang kita dah tengok during COVID-19, kerajaan introduce PKP ataupun MCO, Movement Control Order. Siapa yang langgar, dia ada hukuman-hukuman dia. So ada yang kita dengar kisah tentang kayangan hukuman dia lain. Orang biasa hukuman dia lain. So that can also lead to the non-proportionality of sentences or punishment given to different sets of people in the societies. Right, yang F dan G adalah dia special issue yang pernah terbit and linked to this issue of equality. Satu adalah legal aid, bantuan bantuan guaman. So legal aid ini adalah it is commonly known in most of the countries around the world for those who could not afford lawyering fees. Kan dia akan ada society
kelompok dalam masyarakat yang tak mampu untuk mendatangkan bayaran guaman, ya. So for that, they will not be defended fairly. They will not even have access to court sebab dia tak mampu nak hire a lawyer. So for that, government in giving equal treatment to all sets of society must provide legal aid. Biro Bantuan Guaman. But of course, kita tak boleh nak compare kan the quality of the lawyering service provided by a professional lawyers. Bukan nak kata yang legal aid tu tak professional, because they are doing welfare job. Selalu welfare ini dia akan jadi tumpuan dan banyak sangat kes berlambak-lambak yang mana kadang-kadang certain filing of cases itu memerlukan dana juga. So not all legal aid or the government could afford untuk tanggung semua. But the point that where they provide legal aid for those who are in need of legal fees punya, to waive the legal fees punya ni, So in that case, they are at least trying to give equal treatment to every set of people in the society. Right. Dan last kali tandas. Tandas dekat Malaysia dia tak ada specific regulations, Tapi dekat India, something for us to look into. Government standard exercises this one is subjected to judicial ruling, to an arbitrary and principled preferences. That means dia begini. Apabila kerajaan buka tanda, kerajaan itu sendiri menetapkan satu undang-undang, tidak boleh ada bias in award of tenders. So dia ada satu peraturan, Kalau dibuktikan mana-mana jabatan kerajaan, dia dalam menerima kontraktor-kontraktor ini yang submit tender itu berlakunya pilih kasih atau diskriminasi. So mereka kan ada kasta-kasta di sana kan. So in that case, that will be an offence under the Indian law, but of course it is subject to how the court view benda tu. Dia macam ni, Kalau ada orang cabar bahawa undang-undang yang telah ditetapkan tidak boleh secara unequally award tenders to certain contractors. Kalau berlaku itu, maka dia bertentangan dengan undang-undang. But of course, apabila ia diputuskan bertentangan dengan undang-undang, pihak kontraktor yang tak puas hati kerana dia dikatakan melanggar undang-undang itu boleh merayu ke mahkamah. So it depends on the court to decide. Right? Okay, this is the basis of 82 ini, dia mendetailkan lagi. 81 tadi adalah general provisions. There should not be any discrimination. Yang ini, dia lebih lagi perincikan, dia kata, that discrimination should not be made on basis of religion, atau race, atau descent, atau place of birth or gender. So dia ada 5 perkara di sini yang mana secara umumnya 5 ni sahajalah. That means diskriminasi dia literally secara harfiahnya kalau nak baca, diskriminasi dari segi lain boleh. Tapi kalau dia menyentuh 5 benda ni tak boleh. Religion lah, you nak kata orang Islam lebih didahulukan ke dalam mana-mana. Contohnya kalau ada peruntukan subsidi, kita lebihkan pada orang Islam, dan that one would be based on religion, which is tak betul lah. Right? Race, descent, place of birth dan gender, itu benda yang sama. Nanti kita akan tengok satu-satu isu nanti, Alright, ini satu lagi. Tidak boleh, 83 ini dia spesifik apabila dia kata there shall be no discrimination in favor of anyone because of he or she is a subject of a ruler of any state. So dia tidak boleh membezakan mengikut negeri-negeri. Kan, ini set-set Kelantan katakan. Lepas tu contohnya ada benda-benda yang kita nak ni, set-set Kelantan tak boleh kerana kerajaan ini lebih kepada majoriti dalam kerajaan itu adalah Perak contohnya. Dan dia tak boleh macam tu lah. So dia tidak boleh subject of any state. Okay, 8384, where it is forbidden to discriminate against anyone on the ground that he is a subject of ruler. Okay, itu tadi kita dah sebut. So kita sambung yang sikit tu, or because he is a resident or is carrying on business outside the jurisdictions of the public authority. Right? Mana-mana orang yang mempunyai kuasa, orang mempunyai kuasa ni bukan apa? Bersama dia letaknya keputusan dan keputusan. Majlis Bandaraya, berapa banyak award of contract yang dia boleh bagi, kontrak buat jalan, kontrak baiki lampu, kontrak untuk monitor premises dan sebagainya. So banyak benda yang dia boleh
ruang-ruang untuk dia menggunakan kuasa atau menyalahguna kuasa tu sangat banyak. So dia tidak boleh mendiskriminasi based on kau bukan duduk dalam kawasan aku. Oh, sedangkan dia layak kalau undang-undang dah kata dia layak untuk memohon dan dia sepatutnya diberi peluang. You tak boleh kata tak boleh you kira duduk sempadan. Jadi you minta belah sana lah, belah sini you tak boleh minta. Kalau the law permits dia untuk meminta, untuk submit tanda, then you should allow. Okay, yang ni adalah specific provision tapi bukan bawa article 8. Dia bawa article 12. Equality in the public education and financial aid. Kejap lagi kita discuss tentang UiTM. Sebab bila kita sentuh educations, ada yang highlight UiTM open to bumi sahaja, non-bumi tak dibenarkan masuk. Isn't that against Article 12? Okay, Article 12.1 dia generally kata equality in public education and financial aid. So, education adalah hak semua. Tidak boleh dibezakan atas race bangsa, atas agama, atas dia punya keturunan, atas dia punya associations to certain states ke dan sebagainya. And at the same time, in getting the educations, kalau ada contohnya scholarship, financial aid, bantuan-bantuan keuangan. So dia tidak boleh didiskriminasikan just because of bangsa dan sebagainya tadilah. Itu memang jelas di dalam artikel 8. Nanti kita akan discuss tentang scholarship mengikut negeri. Sebab scholarship mengikut negeri, scholarship adalah something yang kita namakan sebagai financial aid lah. Right? And for the purpose of pursuing your studies. So patutnya kalau ikut 12.1 ni kita construe, boleh je seorang warga Selangor memohon katalah scholarship Sabah untuk sambung. Tetapi kenapa kita bagi scholarship itu should be dalam jadual ke-9 pun scholarship jatuhnya bawah bidang kuasa negeri. There has to be certain reasons why scholarship dia mesti at least contohnya kalau Selangor nak award scholarship, syarat utama mesti dia kata anak itu haruslah lahir di Selangor. That means walaupun mak bapak dia mungkin Selangor, tapi masa dia lahir tu dia kes macam tu selalunya dapat juga. Contohnya mak bapak tu adalah orang Selangor sebab mereka lahir di Selangor, tapi lepas tu bila dah besar dia kerja kat Sabah, anak tu lahir kat Sabah, still dia boleh mohon Selangor sebab mak bapak tu dia salah seorang mak atau ayah atau anak itu lahir dalam Selangor. Sama dalam state-state yang lain pun sama, dia mesti ada associations lah. Salah satu tu mesti associate to that state. Sama ada the mother or the father or the child themselves. Tapi yang tak boleh adalah negeri berhak untuk exclude orang-orang yang tidak ada apa-apa kaitan dengan negeri di mana dia memohon financial aid for purpose of furthering the education tu tadi. Right? Itu dinyatakan dalam ni lah, dalam bidang kuasa sebab nanti lama-lama tidak ada specialities tu, takut nanti orang negeri itu sendiri terabai sebab nak open sangat to many kan, and then kita pun tahu quality of educations dia tidak sama rata dalam Malaysia. Kita tak boleh kata educations rural area sama dengan orang yang belajar di urban. Kita tak kata di sana lebih senang atau lebih susah, bukan dari segi kesukaran tapi dari segi facilities yang ada to basically equip them with the proper educations. Kita boleh tengok apabila kita ada sets of student yang graduate daripada secondary schools. Sebab universiti dia boleh jadi bertukar. Masa secondary schools kita akan nampak a glaring differences daripada orang yang pernah belajar di luar bandar dan orang yang belajar dalam bandar. Ada soalan tak setakat ni? So far boleh ikut Okay, ni tak ada apa sangat. Okay, other grounds of discrimination. All discrimination is unconstitutional. Okay, basically mana-mana sahaja bentuk discrimination adalah bertentangan ultra-virus dengan perlembagaan kecuali it is explicitly permitted. Yang ni yang kita sebut 153 tadi. Explicitly maksudnya dalam Federal Constitution sendiri membenarkan. So 153, 152 adalah bentuk-bentuk kebenaran untuk membuat positive discriminations.
And dia punya ground is basically dia macam tu, dia sama saja konsep dia di mana-mana kalau kita tengok dalam skop yang kecil ataupun besar. It's basically to give preferences to those who have the rights. Orang asal kepada tanah itu should be given certain privileges, but not to the extent that you violates the rights of the other races. Dia mesti ada sedikit untuk membezakan bahawa oh ini orang asal, yang ini adalah orang yang bukan datang kemudian. Bukan orang dipanggil orang dipanggil pendatang that is not a proper word to attach to those yang migrate and they have also contributed to Malaysia. In a way they comes later. Contoh dalam satu family you ada anak kandung, you ada anak tiri. Anak tiri itu comes later in the life. So basically mesti ada sedikit perbezaan because at all time kalau you asyik bagi privileges kepada anak tiri because what happen, saya nak ambil dalam skop masyarakat kecil lah in a family of a mixed family. Okay, the parents katalah the father had earlier marriage and then dia ada anak dia sendiri. The mother had also earlier marriage and dia ada anak dia sendiri. Dan baru dia merge. Baru dia kahwin bersama and dia ada two sets of anak, anak kandung dan anak tiri. What usually happen is that the biological parents, dia tidak concern pada biological children dia kerana dia tahu oh they are attached to me biologically. So kita ada hubungan darah, tak mungkin dia tinggalkan aku, tak mungkin dia terasa, tak mungkin dia rasa kekurangan. So for that you are not worried that anak ini akan terasa. So for that you give attention more to anak tiri. Faham tak saya nak cakap ni? So to certain extent there will be limitations where anak kandung tu akan mula memberontak. Because they also have rights. But sometimes their rights is abandoned just because of they are biologically, orang panggil apa, secure lah. You are in a secure situation. So therefore, we have to give preferences to anak tiri. Kerana anak tiri ini kita nak beli hatinya, kita nak beli kasih sayangnya, kita nak dia rasa dia juga adalah sebahagian. So because of that, sometimes the biological parents tend to overlook the actual needs of the biological kids. Nampak tak application dia dalam konteks Malaysia sekarang ni? So the Bumiputra kebanyakannya lah unless they are provoked. Dia di-abandon di-abandon because of kita kena jaga, because kita ada grounds of tak boleh nak criticize the races. So it has always been apabila belah sana criticize, it's okay sebab kita multiracial. It's okay, it's a freedom of speech. Tak apa, pelan-pelan. Jangan lagi panggil mereka pendatang dan sebagainya. Sedangkan yang memanggil mereka pendatang, a small minority in group, which selalunya the politicians. Bukan masyarakat besar ni yang panggil mereka itu pendatang. Masyarakat besar, I think you tengok dekat Kelantan, even in Perak itself, kalau kita duduk dalam satu kejiranan yang ada multi-racial, kita ada Cina, India dan sebagainya, we are living in harmony lah, most of it. Di Kelantan especially, Penang saya tengok China, India, of course on certain sensitivity tu masih ada, tetapi they choose not to prolong benda tu. Kalau ada sikit-sikit isu timbul, adalah merajuk-merajuk terasa hati sehari dua, tapi dia choose not to prolong. But lately dia jadi makin ketara, perpaduan tu makin jadi diluted kerana because of the provocations yang kerap dimainkan. Okay, back to this one. Faham benda tu privileges tu tadi? Okay, number 2. If the courts have adjudged that the differentiations to be based on reasonable classifications. Yang ni adalah beberapa decisions of court yang mana apabila dicabar tentang certain discrimination that had happened in the society, mahkamah keluarkan satu prinsipal baru. Namanya, dia kata discrimination itu dia lebih kepada positive discrimination lah. So positive discrimination itu should be allowed kalau ada reasonable classifications. So itu terpakai juga untuk 153 itulah. It's a reasonable classification sebab kalau baca konteks keseluruhan 153 tu, you will see yang kata kota-kota dan sebagainya, it's only 10%. Dan 10% itu is not enjoyed by all person born as Bumiputra. Not all Malays are entitled to the privileges.
are entitled to the quota unless you reach certain merits. Kan contoh nak masuk UiTM, you have to score at least 5 A's untuk masuk asasi je. If not, pergi jalan jauh. Ambil diploma dulu atau ambil STPM dulu, sama saja. Dia tidak masuk UiTM tu kerana ia Bumiputra, born Bumiputra, 5D pun boleh masuk tak? 5C pun boleh masuk tak? 5B pun tak qualified sebab UiTM letakkan bahasa Inggeris itu mesti A. So untuk SPM nak masuk asasi dulu dan dia bahasa Inggeris kena A. Berapa ramai Bumiputra yang mampu bahasa Inggeris A? Tak ramai ya. So for that they have been disqualified although there is quota for Bumiputras. So sebab tu dia ada reasonable classifications. Bukan saja dulu orang kata sebab taraf ekonomi tak sama ya. Awal 70-an sebab tu dia ada dasar ekonomi baru DEB. Selepas kita ada rusuhan kaum in 1969 sebab gap ekonomi terlampau besar antara penduduk asal dan juga penduduk yang datang kemudian dan dia berpunca daripada pecah perintah dasar British. British asing kan duduk dekat tepi-tepi laut jadi nelayan. And then ada yang menguasai ekonomi masa tu, bekalkan makanan-makanan dan sebagainya. Business is basically conquered by Chinese because of the dasar pecahan perintah. So dia banyaklah isu-isu macam tu sebab tu in 1970 dikenalkan dasar ekonomi baru just to close the gap. But now it's no longer on that gap of economy walaupun masih nampak the gap of economy, siapa yang monopoli the economy kita masih nampak, tetapi it's more on 153 does not accord a surety that Bumiputra itu akan enjoy the immunities given by the quota. Only 10% and sometimes the 10% does not qualify as a whole. Ada ke you all tak tahulah lahir-lahir dapat satu tanah rezab Melayu, ada dapat automatically lahir-lahir Bumiputra terus dapat tanah rezab. Tak kan? Ada. So it's not an enjoyment yang semua Bumiputra enjoy lah. Right? Tapi ialah orang-orang yang nakkan kuasa sometimes they have to play around with this sentiment supaya dapat sokongan lah. They will go through kaum. Dia nakkan sokongan itu by kaum. Alright, ini adalah dua case yang you boleh tengok nanti on the grounds of discriminations. Okay, this is some of the permissibility that was allowed for discrimination. Satu adalah personal laws. So Article 8.5, pada constitutions do not outlaw the existence of separate personal laws for various communities. So yang ni adalah undang-undang kita mengiktiraf antara kaum dan juga agama, dia akan ada separate personal laws. So, kita mesti menghormati dan membenarkan mereka mengamalkan. Dan sebab itu, this is where adat comes in. So, personal laws, the Chinese, cara dia nak kahwin adalah begini. So, dia tidak ada satu standard form bagaimana perkahwinan harus dilangsungkan dalam Malaysia. Dia in accordance to races. And that is respected under our law. And that is allowed for bukan discrimination, meletakkan perbezaan lah antara satu kaum dan kaum yang lain. Bagaimana cara you lakukan, even personal laws within same religion pun ada. Contoh dekat Negeri Sembilan, adat perpatih, cara inheritance dia berbeza dengan negeri-negeri yang lain. And that is allowed in court. Pembahagian itu mengiktiraf adat perpatih dalam pembahagian harta pusaka. Okay, dia tidaklah bertentangan macam Malaysia, dia regulate satu cara sahaja untuk bagi harta tak. Right? And that one in a way guarantee your freedom of religion juga. So religion itu katakan dalam Islam dia nak bahagi harta pusaka by cara faraid. And faraid is not it's something yang kalau tak buat dia berdosa because it's again God's law, tetapi dalam Malaysia punya undang-undang mahkamah hanya akan keluarkan list faraid. Siapa berhak, berapa banyak dia berhak dan sebagainya. But if the beneficiaries itu setuju untuk bahagi ikut cara mereka, not to follow faraid, then it's not something, it's not an offence under the Malaysian law.
Right, constitutionality, permissible exception, another one, itu yang satu. Yang kedua, judges transfer cases from one court to another. Okay, yang ni adalah kes Datuk Haji Harun ni sebenarnya dia berlaku in the middle of pindaan terhadap perlembagaan. Right, sebelum itu AG tidak dibenarkan, AG itu adalah Attorney General, tidak dibenarkan. Dia macam ni, apabila satu-satu kes dibawa ke dalam satu mahkamah, the one who should decide Hakim. kes ini boleh transfer ke High Court ataupun tidak should be the judges lah, should be the court lah. Sebab court itu adalah jurisdiction dia untuk menerima atau menolak kes. But pindaan terhadap 1453A ini membenarkan AG yang decide. AG adalah sebahagian dari executive, they are not judiciary. AG is not judiciary. So di sini banyak kali dah kes ini dikritisize kerana satu, dia ada breach of the separations of power. Tetapi kes ni walaupun banyak kali dah dicabar, masih lagi dikira sebagai 1453A ini adalah provision yang valid. So sampai hari ini kita masih pakai, AG akan boleh menentukan di mana kes itu akan ditry lah, dibicarakan. Okay, dan ini sebenarnya adalah sampai hari ini dikira sebagai dia bertentangan dengan artikel 8 tetapi mahkamah memutuskan sebaliknya. Right? Okay, yang ni yang saya sebut tadi, accept okay. Yang ni adalah prohibited grounds under article 8.2. The article forbids discrimination on account solely of religion, race, sex, descent or place of birth except for additional grounds. So kita nak elaborate on additional grounds. Example of additional grounds di sini adalah rukun tetangga law for public safety. Yang ni dia menghalang wanita daripada menjadi sebahagian daripada ahli rukun tetangga yang perlu bertugas pada waktu malam, taking into considerations safeties of the woman. So yang itu diskriminasi dibenarkan. Yang boleh jadi ahli rukun tetangga hanyalah lelaki. Akan nampak macam tak adil, perempuan pun boleh, asal perempuan tak boleh jadi rukun tetangga, nak sangat equal kan. But at the same time, apabila dibuat ruling seperti ini, they consider the safety of the woman, which that is the welfare of the woman. So in that case, this discrimination is allowed. Okay, privileges and immunities. Yang ni yang saya sebut tadi lah, 153. Okay, official religion based on the crucial pre-Merdeka promise compromise. Yang ni adalah social contract. So yang ni apabila kita baca 31 social contract tu banyak. Social contract tahu kan? Dia dikatakan di antara Bumiputra and the non-Bumiputra towards independence, they have agreements. Agreement itu walaupun tak dapat dibuktikan dengan dokumen bertulis pada hari ini, tetapi ada beberapa saksi-saksi yang terlibat dalam usaha mendapatkan kemerdekaan dahulu telah menyatakan secara berekod there is social contract between the Bumis and also the non-Bumis. Dan this social contract punya elements have been absorbed and embedded dalam kita punya federal constitutions. And this is one of it. Yang mana the non-Bumiputra, they have allowed Islam to be the religion of the federations, Article 3.1. But dekat dalam tu juga dikatakan, the practice of the other religion shall not be prohibited. So 11.4. So that means dia punya social contract tu macam mana? Dia orang janji begini, nak letakkan Islam sebagai agama persekutuan, it's okay. Tetapi apabila kami nak kekal dalam agama kami dan amal, tidak boleh dihalang. So itulah dia jadi 31 dan juga 11.4 di sini. Right? Yang mana yang ada sikit kekeliruan. Mereka kata ada yang when they are against the royalties punya institution, dia kata, oh you all tak tahu sejarah. Raja-raja kita dulu disagree Islam itu diletakkan sebagai agama persekutuan. Dia kata begitu Dia nak menunjukkan royalties ini against Islam. Tapi sebenarnya apabila you baca ada satu dokumen khusus towards independent, the actual negotiations that happen is that raja-raja kita ni, dia dengan Islam, dia adalah guardian of Islam. Dan kita bukan ada satu sultan masa kita merdeka tu kita ada 9 sultan.
So 9 sultan di semenanjung Malaysia. Mereka ini apabila Islam diletakkan bawah persekutuan, maka apa kuasa mereka dekat negeri? Mereka ada negeri masing-masing. Dalam undang-undang lain dia pun tak berapa nak ada kuasa. Tapi untuk Islam dia adalah ketua agama Islam di peringkat negeri. Kalau Islam tu dibawa ke di bawah jadual ke-9 tu Islam diletakkan sebagai perkara persekutuan, maka dia akan hilang kuasa dia di negeri. So itu antara sebab kenapa raja-raja kata jangan letak kat persekutuan. Islam itu letakkan bawah senarai negeri sebab sekurang-kurangnya setiap satu sultan di negeri masing-masing pun punya kuasa paling besar, which is head of the religion. Itu dia punya kisah sebenar lah tapi kadang-kadang ialah penceritaan itu kita kena baca lah banyak dokumen and compare. Okay, gender bias against women in citizenship. Okay, yang ni adalah ada jadi satu isu, nanti kat bawah saya akan discuss satu topik khas untuk ni gender bias against women sebab ini adalah isu current citizenship. Mana nak tahu, saya tanya ni pula dalam exam sebab dia current issue. So most likely kita suka tanya yang current lah So private sector, yang ni adalah Beatrice ini. Okay, yang ni Beatrice dan dia ada satu lagi kes. Saya ceritakan sekali lah, Beatrice dan juga Nur Fazilah. Nur Fadilah kat bawah ini kes Nur Fadilah ni Nur Fadilah. Beatrice dan Nur Fadilah ini adalah wanita yang masuk pekerjaan macam Fadilah ni, dia dapat tawaran sebagai apa tu? Guru-guru sebelum dia punya posting tu. Dia graduate, lepas tu dia tunggu posting tu kan. In 2014, dia ada masalah sikit tentang posting guru-guru, kalau you pernah dengar yang mana kebanyakan guru-guru habis je graduate, dia terpaksa tunggu dekat 2 tahun baru dapat tempat posting. Unlike the earlier years itu dulu, apabila graduate terus dapat tempat posting. So selagi tak dapat tempat posting, gaji tak jalan. Right? So this Nur Fadilah ini, dia telah pun mendapat dalam tempoh 2 tahun tak dapat tempat posting tu, dia berkahwin, kemudian dia cuba mendapatkan anak, gugur tapi tak dapat. So after 2 years, dekat 3 years tak dapat tempat posting, finally dia dapat tempat posting. Right, so bila dia melaporkan diri pada hari taklimat, dia declare dia dah mengandung 3 tahun. 3 tahun dia berkahwin, mengandung 3 tahun, mengandung 3 bulan 3 tahun dia cuba mendapatkan anak, tak dapat, finally dia mengandung. Dan masa tu dia dapat offer jadi guru. So bila dia declare kata dia dalam early stage, the first trimester of pregnancy, Jabatan Pendidikan telah menamatkan dia punya perkhidmatan. That means bukan menamatkan perkhidmatan, dia tarik dia punya posting tu. Ya betul. So dia tak dapat posting tu. Dan alasan yang diberikan oleh Jabatan Pendidikan sebab mereka mencabar dia dah tunggu lama kan. Lepas tu bila dia declare kata dia pregnant, diorang tarik dia punya chances for posting tu tadi, sedangkan dia dah tunggu lama nak gaji jalan. So Jabatan Pendidikan memberitahu bahawa pekerjaan sebagai seorang guru ini amat berisiko bagi wanita mengandung. Itu alasan dia jadi punca lah, jadi punca kenapa kes ini Nur Fadilah ni menang. Sebab berapa banyak guru yang dalam tempoh dia punya perkhidmatan sebagai guru mengandung. Kan, mengandung tahun ni, lepas tu bersalin, cuti bersalin, tahun depan mengandung lagi kan. Tidak pula jadi satu isu bahawa kerja ini kerja yang merisikokan seorang wanita yang mengandung. So dia punya alasan tu was very fragile, very vulnerable, tak berapa kukuh. So in that case, Nur Fadilah telah mendapat ganti rugi. Sebab ada inequality before the law. Yang tidak mengandung, proceed. Yang mengandung, sila letak. Jadi dia membezakan antara wanita mengandung dan wanita tidak mengandung. So itu Jabatan Pendidikan Negeri. So now I'm going to discuss on the special issue of citizenship rights. Isu ni dia baru-baru ni jadi. Sebenarnya dah lama. Dah lama dari segi tuntutan. That means generally the Malaysian law on citizenship dia bagi hak yang lebih kepada seorang lelaki yang berkahwin dengan wanita foreigners. Okay, so orang lelaki Malaysia who is married to a foreign wife,
and dia dapat anak, sama ada anak itu lahir di luar negara atau dalam negara. Dalam negara lagi mudahlah proses untuk anak itu dan juga isterinya mendapat citizenship. Tapi our law does not give the same rights to the woman. Okay, kesan dia apa? Kesan dia adalah wanita ini akan rasa apabila this woman, the Malaysian woman, is married to a foreign husband, mereka anaknya kalau lahir di luar negara tidak akan dapat citizenship. So in that case, katalah dia duduk di dalam satu hubungan yang abusive. Nak minta cerai pun takut, nanti takut anak tidak ada warga negara, sebab bila dia bercerai, maka putuslah dia punya anak punya kewarganegaraan, dia nak bawa balik Malaysia, anak tu bukan nak warga negara Malaysia. Nak stay di sana dengan husband, mereka dah bercerai, takkan husband tu pula kaki pukul. So dia nak bawa balik anak dia ke Malaysia. So in that case, perempuan itu terpaksa tanggung duduk dalam abusive relationship just because of the rights of the children tu. Tu sebab yang NGO di dalam Malaysia sudah mula bertindak dan sehinggalah international bodies telah mula masuk campur on this issue. So in 2021, 9 September 2021, melalui kes Suryani Campaign ni. Suryani Campaign Government of Malaysia, okay, dia file, Suryani Campaign ini is married to a foreign husband and then anak tu lahir luar negara. So bila dia bercerai dengan husband, dia nak bawa balik ke sini, anak tu susah nak dapat citizenship. So for that, dia bawa ke Mahkamah Tinggi. At first, Mahkamah Tinggi kata, dia construe the word father dalam paragraph 1B of part 2 of the second schedule of Federal Constitution itu sebagai inclusive of women. So dia kata father tu, dia adalah termasuk father and mother. Takkan nak buat anak father seorang, dia mesti father and mother. So by operations of law, Malaysian woman itu should also be considered as a father. So in that case, senanglah dia nak memohon, that means proses dan prosedur memohon kerakyatan Malaysia tu sepatutnya dipermudahkan bagaimana seorang lelaki Malaysia berkahwin dengan wanita luar negara. Alright? Tapi kes ini dirayu sampai ke Court of Appeal, Mahkamah Rayuan overturn. So dia jadi satu keputusan, dia kata tidak, dia kata ini adalah keputusan Court of Appeal. The Court of Appeal ruled in favor of the government's appeal, declaring that the relevant provisions of the Constitution specifically refer to the biological father saja and cannot be extended to mean the mother. So Court of Appeal sampai hari ini, Malaysian standing, dia masih membezakan antara wanita tempatan yang berkahwin dengan lelaki luar negara, tapi dia punya perbezaan tu lebih kepada hak anak kepada wanita tersebut. Doktor nak tanya, silakan. kenapa dia appeal lah sedangkan mahkamah dah agree untuk inklusif? Yang appeal government. Kenapa government appeal ya? Saya tak faham. Sebab peringkat High Court, mahkamah kata sama. So mahkamah kata bagi hak kerakyatan kepada wanita ini dan anak dia. Kenapa dia Suryani Campaign ni memang dia Malaysian. Dia punya anak dia tu. Dia appeal sebab government tak puas hati government of Malaysia. Undang-undang citizenship dalam Malaysia ini dia against dual citizenship. Dia tak mahu rakyat ada dua. Dia macam dulu-dulu dia adalah satu, nak kata trauma tidak, tapi satu stigma yang ada pada keseluruhan negara-negara asal yang pernah dijajah. Mereka tidak mahu ada ketidaksetiaan kerana you ada two citizenship. Okey. Maksudnya Suryani Campaign ni dia tak nak drop ke yang satu lagi citizenship tu? Dia tak nak drop lah, dia nak maintain dia dulu. Bukan dia tak nak drop, dia memang orang Malaysia. Anak dia tu. Anak dia tu dia tak boleh drop sebab memang dia lahir kat luar negara. So and then sekarang ni bapa dia bukan orang Malaysia. So anak akan ikut citizenship of father. Itu bawah domicile law of domicile. Alright. Itu adalah undang-undangnya. Bila nakkan kerakyatan Malaysia, kena datang sini dan memohon. Dan permohonan tu selalunya lama, sangat lama berbanding dengan kalau lelaki. Lelaki lebih senang.
dia undang-undang kita lebih patriarchal nama dia, lebih memihak kepada lelaki in terms of citizenship. Sebab dikira sebagai suarani kempen, dia bila dia kahwin dengan suami, dia akan dapat domisile suami. Contoh, suami rakyat British, dia akan dapat, eventually dia akan dapat kerakyatan di sana because you are married to that British person, British man, ya. Sebab itu the law in Malaysia itu restrict. Nanti kalau mak dah British di sana, nanti anak akan dapat warga negara British, lepas tu dapat juga warga negara Malaysia. Maksudnya sebab tak nak ada dua citizenship lah. Okay, faham. Betul. Right. Okay, yang ni, this is what comment by the international bodies. The law has been deemed discriminatory by a number of human rights mechanism and concerns about denial of women equal rights with respect to the transmissions of citizenship was raised in human rights. Sebab citizenship stateless ni, finally kalau anak tu jadi stateless ya, sebab bapak dia tu bila dah cerai dengan anak dengan mak, nanti dia tak duduk di sana, so di sini dia jadi macam tidak ada hak juga sebab dia bukan warga negara. So dia akan ada beberapa kekurangan lah. That means dia punya pembayaran untuk education, pembayaran untuk dia panggil apa, perubatan dan sebagainya tu semua tidak ada subsidi. So eventually mak tu akan suffer. So this is where the discrimination against women itu dinaikkanlah sebagai satu isu. Yang ni 15.2 15.2 tu jelas menunjukkan memang men enjoy the rights of automatically passing down their citizenship to their overseas born children, tapi not the women. Okay, now kesan daripada Malaysia adalah apabila Malaysia sign CEDAW, okay, Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women. Okay, and kita ada satu lagi convention yang kita sign, kita juga adalah parti, Convention on the Rights of the Child. So CRC dengan CEDAW ini, dia impose on parti yang sign convention ini untuk lebih kurang mewujudkan undang-undang yang tidak lagi discriminate child and children. Dan undang-undang citizenship itu setakat hari ini telah pun bertentangan dengan conventions of CEDAW and also CRC. So now because of that, ahli-ahli CEDAW dalam Malaysia now they are forwarding proposals kepada parlimen kita sekarang for them to basically look into the citizenship, and this is the manifestos of the current government. Pakatan Harapan precisely lah. So itu convention dia. They are not actually awarding kewarganegaraan kepada orang yang dah ada warga negara ya. Contoh ya, orang Indonesia datang sini. Lepas tu dia nak minta kerakyatan Malaysia sedangkan dia ada kewarganegaraan Indonesia. Bukan itu yang mereka nak perjuangkan, yang kadang-kadang sekarang meletakkan kita dalam keadaan ni risaulah, ataupun orang Philippines dah lama kerja sini, bukan dia nak memudahkan itu ya. But they are just securing, yang ni satu kes khas macam ni. Mak dia memang orang Malaysia dah, tapi sebab bapak dia foreigners, anak tu tak dapat. Dia kes yang macam ni lah, solely yang ni ataupun stateless. Stateless tu ialah kadang-kadang anak tu jumpa dumped babies lah jumpa entah mana-mana mak bapak tinggalkan, tak tahu asal usul daripada mana, hantar rumah kebajikan. So bila kita daftarkan dia punya pendaftaran sijil beranak tu, dia tidak ada warga negara lah. Sebab mak bapak tak dapat identify anak siapa ni letak baby dekat situ kan. So anak-anak macam ni banyak, dalam Malaysia ramai. So all of them tidak ada kenegaraan, kewarganegaraan tidak ada. So this is what the manifestos of the current government, they will try to look into this lah. Okay. Yang kita salah tu, okay. Freedom of movement, saya nak you baca sendiri because I'm moving to freedom of speech. Ada soalan tak setakat ni? Freedom of speech adalah yang last. Apa Nazrul? You cakap sampai tak dengar. Nak tanya berkaitan dengan kes yang dual citizenship tadi kan? Okey, dia dalam undang-undang yang citizenship tu tak boleh kalau okey lahir dekat sana, lepas tu bila dah cerai dia balik sini, dia drop yang sana, lepas tu dia apply yang sini. Dia tak boleh macam tu kata. Citizenship dia tak boleh drop. Dia tidak boleh membatalkan kewarganegaraan. Selalunya negara akan membatalkan kewarganegaraan, tarik kewarganegaraan you.
Ya Afandi, nak cakap apa? Tak ada. Nampak macam nak cakap something. Tak ya? Okay. Selalu macam you commit case-case yang track macam Cimpeng kita hantar dia keluar dan tak boleh balik dalam Malaysia. Itu salah satu contoh di mana kewarganegaraan boleh ditarik lah. Share. So artikel 10. Artikel 10 hari ini kita akan cuba tengok last freedom of speech, assembly and association, dan saya akan fokus pada freedom of speech sahaja. Dan lagi dua tu saya minta you baca assembly and associations ya. So kita akan tengok freedom of speech dulu. Kecil pula ini. Sekejap Okay, ini artikel 10 lah yang kita nak refer artikel 10. So ini adalah komponen of artikel 10 yang kita akan deliberate adalah rights to freedom of speech and expression. Okay, ini adalah sama macam tadi. Sepatutnya by now you dah nampak 10-1 dia bagi kita hak tu. Tetapi 2, 3 dan 4 meletakkan had kepada hak itu. So article 1 says that everybody have the rights to freedom of speech and expressions. Alright. Okay, this one is 1. Tapi dia kata subject to clauses 2, 3 and 4. Ini adalah persoalan-persoalan isu. Okay, ini adalah 10.1a. So dia kata every citizen has the right to freedom of speech and expression. Saya nak you fokus kepada dia kata every citizen. So that means yang non-citizen dia tidak ada freedom of speech impliedly. And the rights to freedom of speech and expression. Okay, restrictions yang di bawah ini. Nanti kita akan extract keluar satu-satu. But basically, restrictions dia adalah, nampak di sini dia kata restrictions can be imposed by parliament. Jadi orang yang boleh menghadkan freedom of speech and expression ini hanyalah parlimen. Ingat tak awal-awal dulu kita belajar Malaysia mengamalkan supremacy of constitution. Sebab kita ada written constitution. Kita tak amalkan parliamentary supremacy. Macam dekat United Kingdom dia ada parliamentary supremacy sebab parlimen dia lebih berkuasa sebab dia punya constitution is unwritten. Betul, unwritten. Tetapi apabila kita bagi kuasa besar pada parlimen kita di sini kita ada satu hak, kebebasan bersuara. Tapi kita bagi satu kuasa tapi kebebasan bersuara ini parlimen boleh letak had. Kadang-kadang apabila constructions of the law itu dia akan nampak macam kita ni dalam Malaysia ni sebenarnya constitution lebih supreme ke parlimen, but still itu saya punya lontaran perbincangan lah. But when it comes to exam you want to argue Malaysia masih lagi mengamalkan kata kita uphold constitutional supremacy tidak ada parliamentary. Cuma bila kita observe betul ke kita ni mengamalkan itu observation kita nampak macam to certain extent parlimen nampak macam supreme lagi daripada constitution sebab di tangan mereka lah mereka boleh pindah undang-undang kan. Ya, lately pun you dah nampak beberapa pindahan undang-undang. Undi 18 melibatkan pindahan undang-undang. Party hopping melibatkan pindahan bukan undang-undang. Pindahan perlembagaan. Perlembagaan yang dikatakan supreme tu dah dipindah. Beberapa tahun kebelakangan ini Alright, number 1 restriction dia, Parlimen boleh buat undang-undang. 1, in the interest of a friendly diplomatic relations, morality, national security or public order. This one including questioning provisions relating to citizenship. Yang ni yang kena diberi perhatian oleh kerajaan sekarang lah. Questioning citizenship to certain extent can be limited. Right? Tapi sebenarnya citizenship di sini bukanlah citizenship yang nak diminta untuk pihak wanita yang berkahwin dengan warga luar dan anaknya tadi menjadi mangsa untuk tidak dapat kewarganegaraan. Dia lebih kepada kalau you discuss tentang citizenship tu maksudnya isu-isu yang membawa kepada perselisihan kaum. Contohnya kita kata kita orang asal sini, kita warga negara sini, kamu adalah pendatang. So benda-benda macam tu kan. Isu-isu tentang kewarganegaraan, contoh masa merdeka dulu, tok nenek engkau semua tak ada warga negara. Kalau tidak kerana, benda-benda macam tu tidak boleh lah. It cannot be questions and cannot be raised up as a discussion dekat dalam Malaysia. Parliament can put restrictions to that dan
Parlimen telah pun meletak restrictions dalam Sedition Act satunya. Okey, yang kedua adalah questioning di Article 152, Malay sebagai national language, atau questioning special privileges under 153, the rights of the special positions of the Bumiputra, which is the Malay and also the natives of Sabah and Sarawak. And finally is Article 181, rulers' sovereignties. Walaupun ruler sovereignty ni has been reduced in 1993 macam saya sebut tadi ya. Right. Yang kedua, Parlimen juga boleh buat undang-undang to protect the privileges of the Parliament or the Legislative Assembly. Sebab itu, dalam Parlimen, dalam Legislative Assembly, dia ada, kalau you tengok mereka bergaduh-bergaduh dalam tu, ada setengah perkataan tu, dia mencerca pihak belah sana, entahkan cercaan itu adalah fitnah. Tetapi mereka terlindung daripada undang-undang fitnah. Because in the Parliament, there is, kita namakan sebagai parliamentary privileges. Apa maksud privileges? Apa yang berlaku dalam mahkamah tidak boleh dipersoalkan di dalam, apa yang berlaku di dalam Parlimen, yang orang cakap, bergaduh, apa, menuduh dan sebagainya, entahkan fitnah tu, tidak boleh dicabar dalam mahkamah. Yang kedua, mahkamah tidak boleh masuk campur dalam urusan Parlimen. Satu, doctrine of separations of power. Yang kedua, because of this parliamentary privileges. Yang ni specifically provided dalam Article 63 and 72. Nanti you tengok dalam tu. Kita memang bagi sebab kita nak Parlimen itu function effectively. Legislative Assembly pun to function effectively. Kalau mereka takut-takut nak cakap dalam Parlimen, kan ada benda yang dibuat oleh pihak belah sana atau pihak yang sepatutnya bertanggungjawab kepada negara dan juga Parlimen, dan mereka takut nak cakap, cakap sekarang kena tindakan pula. Apa tindakan tu kalau fitnah dia boleh jadi bawah kriminal, boleh jadi bawah civil. Jadi mereka simpan aja. So they could not function effectively. So because of that, Parlimen dan juga State Legislative Assembly diberi privileges, dipanggil privileges. Yang seterusnya to provide against contempt of court, defamation and incitement to any offences. So contempt of court, menghina mahkamah, you nak express you punya opinion boleh. Tapi not in a matter that you will persuade the decisions of court. Itu yang dinamakan sub judice tu tadi. Mahkamah sedang, perbicaraan masih berlangsung dalam mahkamah. You pandai-pandai provoke, mengatakan mahkamah tidak adil lah, tak usah harap lah akan ada keadilan. Hakim yang duduk tu hakim yang pernah ada conflict of interest lah dengan menteri ini dan sebagainya. All of that comment can be subjected to contempt of court. Dia punya hukuman adalah penjara dan juga denda. Tapi saya nampak lately mahkamah jarang guna sebab contempt of court it's on the court. Kalau court to decide that it has been contempted, ada yang menghina mahkamah selain daripada subjudice tadi, komen, kes belum putus lagi dah pandai-pandai sebarkan keputusan. Contoh-contoh, you project, alah tengoklah kes ni nanti sekejap je selesai sebab VIP. Tengoklah nanti VIP tu mesti lepas punya. You post comment and you share in social media, that can subject you to contempt of court. Yang kedua adalah apabila mahkamah telah memberi satu keputusan dan you tak patuh keputusan tu, itu juga akan jadi menghina mahkamah. But this one is more on the public comment that you post ketika kes masih berlangsung lah. Right, freedom of speech and expression. Who is eligible? Tadi dah sebut natural person who are citizens and legal persons like companies, corporations and statutory bodies. So company juga dikira sebagai berhak. Tenaga nasional berhak contohnya nak saman kerana ada orang defame, tenaga nasional berhad. Bukan CEO dia, bukan director dia. So tenaga nasional berhad boleh ambil tindakan on its own So sebab mereka dikira sebagai separate legal entity. Okay, foreigners are not protected. Case yang kita boleh lihat adalah Dow Jones. So in Singapore yang ni adalah apa bentuk speech yang kita cover, macam-macam lah. Okay, dalam case dia termasuklah word of mouth, signs, symbol, gestures, through works of art, music, sculpture, photographic films, video, books, magazines and newspapers. Banyak. Dan dia extend lagi ni, bukan sampai sini saja.
nowadays banyak dah yang kita buat menggunakan teknologi that can be included dalam definitions of speech tu tadi. It's not only limited to verbal speech ataupun written speech sahaja, dia banyak Sebab tu dulu ada satu case yang dia lukis kartun gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kan, dia kena on satu adalah inciting excitement, apa dia panggil tu? That mean bawah Sedition Act lah Dia kena bawah Sedition Act. Okay, symbolic speech. This one is extension of apa yang kita cover bawah definition of speech. Okay, is that constitutional protection for press freedom? Our constitution is silent on that. Press freedom ada satu zaman dulu, sekarang press freedom memang kita nampak lah. Mana-mana surat khabar, so sama ada online ataupun the mainstream yang hard copy punya surat khabar, they have been given freedom of speech nowadays. Tapi yang masih lagi nampak sekat-sekat adalah mungkin aliran dia panggil aliran inilah, aliran perdana over live telecast contoh macam Awani ataupun dulu TV3 at one time dia cerita sebelah pihak tu banyak. At one time dulu zaman Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri yang keempat, masa tu adalah at one criticism itu datang daripada peringkat international sampailah national bodies. Sebab kalau you masih ingat, ada certain newspapers yang digam masa tu prohibited to be circulated. So masa tu adalah kes membeli secara curi-curi kan, nak tahu berita belah sana. Dia tak simply we can get informations and news from the actual, kita akan dapat sebelah pihak sajalah that was ada zaman dia dulu. And then lepas tu sekarang dah lebih better lah freedom of speech as compared to dulu. Tapi kalau you nak tanya, ada tak authority dalam kita punya constitutions, precisely article 10 ini that guarantees freedom of speech for press? Tidak. We do not have one that can be linked directly to press. Okay, political experiences in the past have shaped the attitude towards freedom of press. Termasuklah racial riots in Singapore in 1950, this one just before Merdeka, and then racial riots in 1969. The rights of associations, saya tak bincang hari ni, kita nak fokus on freedom of speech saja dulu. Okay, does a right to information existed in Malaysia? Okay, rights to information banyak jadi isu Kita pergi dapatkan lawatan perubatan, kadang-kadang nakkan lawatan perubatan, kita punya laporan perubatan pun kita kena bayar. So bukankah kita ada rights to information ataupun ada berlaku kes-kes kematian orang terdekat kita? Sometimes we want the information. Adakah that kind of information? Ataupun kadang-kadang ada orang kata, apa yang kerajaan lakukan kita nak tahu. So because of that, do we have the rights to that information? It seems that kita kata kita amal demokrasi, and kita bagi kuasa dan kita hantar kita punya wakil-wakil menjadi pentadbir atau wakil rakyat kita menjadi pentadbir untuk segala urusan-urusan hal ehwal dan welfare of the people. So should we be allowed to retrieve certain informations? Kan? So dia tidak ada direct authority on point in Malaysia. Okay, kita tak boleh cabar kata kami berhak tahu kerajaan spend kat mana, kenapa kerajaan ambil kan, kalau kita nak komen yang tu tidak ada satu undang-undang khusus dalam Malaysia that allow for such claim. Tapi kita boleh refer kepada Dow Jones punya case in 1989. This is a Singapore case. It held that the right of access to information is not part of the constitutional guarantee of free speech dalam Malaysia. So this one confirm Malaysia tidak ada, dia tidak, rights to information itu tidak termasuk daripada sebahagian daripada protection under Article 10. Alright. Parliament is not supreme macam saya sebut tadi. So Nordin Saleh di bawah 1992 ni adalah party hopping law Kerajaan Negeri Kelantan So restrictions on freedom of speech must be confined to those articulated in the constitutions. Madavan Nair ini adalah Madavan Nair dia cabar apa Madavan Nair ni 152 rasa saya. So tetap dia kena tindakan lah sebab dia cabar 152. Okay, judicial review, safeguard of the free speech.
Case law affirms the power of the courts to test the validity of the parliamentary legislations. Dia macam ni. Tadi kita dah kata, generally, all of us, each of us have freedom of speech and expressions, right? Dan ada dalam tu juga restriction dia. Dan restrictions itu boleh dibuat oleh parlimen. Alright, itu jelas dalam hukum dia. But now, katalah parlimen tu, dia buat sesuatu dan dia introduce satu undang-undang untuk hadkan kita punya freedom of speech. Adakah mahkamah boleh masuk campur? Itu isu dia. Itu sebab kita pergi pada judicial review ni. Alright, so judicial review of the legislation is allowed. Ada beberapa kes yang mana judicial review untuk kuasa parlimen yang membuat restriction terhadap 10 ini, artikel 10 ini, freedom of speech precisely, telah didengar di mahkamah. Dan walaupun judicial review is allowed, tetapi trend dia kita nak tengok. Mahkamah kebanyakannya akan mengatakan, contoh, undang-undang SOSMA, undang-undang hasutan, akta hasutan, undang-undang dulu ada ICA, ada antaranya yang telah digunakan untuk menghadkan freedom of speech. Cakap sebarangan, ada different political idea, you spread the idea kepada orang lain untuk menentang kerajaan dan sebagainya itu, maka you akan didakwa. So your speech is not basically allowed. Which is good sebab dia nak mengawal ketenteraman awam. Sebab sometimes orang cakap out of emotional. Sikit tak puas hati nak hentam. Sikit tak puas hati nak hentam kerajaan. But bila suruh you buat, you tak reti nak buat apa-apa. Okay. On one ground, okay lah. Kalau dibiarkan orang ni hasut kiri kanan, kita boleh jadi berperang setiap masa dan tukar kerajaan setiap tahun. Setiap tahun ataupun setahun 2 kali boleh tukar kerajaan. So, adalah logiknya juga parlimen mewujudkan akta hasutan untuk menghadkan freedom of speech tadi. Tetapi, to what extent sebenarnya the court dia memberi kebebasan restrictions itu seluas-luasnya kepada parlimen. Right? So, kebanyakannya undang-undang ini mahkamah memutuskan tidak bertentangan dengan artikel 10. Kita tengok dalam kes okey ini. Kalau you tengok dalam artikel 10 ini, apabila parlimen meluluskan satu-satu undang-undang itu, dia tertakluk kepada perkara-perkara yang sangat subjektif. Subjektif tu apa? Benda yang dia tidak ada guideline. Apa itu reasonable restriction contohnya? Perkataan munasabah ni selalunya akan menjadi satu isu yang besar kerana parlimen ada kuasa yang sangat luas untuk menentukan munasabah atau tidak munasabah. What is munasabah? Tidak ada guideline. Jadi parlimen lah terpulanglah pada dia. Kalau kes ni dia rasa munasabah, dia buat. Kalau kes ni pula dia rasa tidak munasabah dan dia tak buat. So perkataan munasabah selalunya menjadi isu yang sangat besar untuk apa-apa saja pertimbangan satu-satu keputusan. And artikel 4(2)B memberi parlimen keputusan akhir untuk menentukan sama ada undang-undang itu adalah bertentangan atau tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. 4(2) apa? Artikel 4(1) kata perlembagaan persekutuan adalah undang-undang paling tinggi. Federal Constitution is the supreme law of the land. So any law that contravenes the federal constitutions is deemed to be ultra vires. And finally, kat bawah tu artikel 4(2)B, parlimen yang akan decide whether, bukan dia akan decide benda tu contravene in a court of federal constitution ataupun tidak. Tetapi the definitions of federal laws tu tadi, federal laws that comes after Merdeka Days itu, it has to be in compliance to the constitutions. Okay, ini adalah obstacles to judicial review yang macam tadi saya sebut. Hakim kebanyakannya akan mengisytiharkan undang-undang yang dicabar yang dikatakan on the grounds that it violates article 10 ini tadi, freedom of speech. Kebanyakannya mahkamah akan ada sedikit kesukaran kerana 10(2), 10(4), 149, 150 membenarkan undang-undang dibuat untuk menghadkan speech and expression. Okay. Ini adalah diagram lah, the security of the federations, the countries. Ini yang tadilah
Security, public relations, public order, morality. So all of this adalah ground yang dibenarkan untuk Parlimen regulate a law to restrict your freedom of speech. Security adalah apa-apa saja sharing of ideas or expression or speech that may threat the security of the federation. So you kata kerajaan sekarang ini sebenarnya bercampur dengan komunis dan sebagainya itu, ataupun ada hal-hal dalam OSA, Official Secret Act, yang sepatutnya tidak disebarkan kepada orang lain. Orang-orang tertentu yang kerja dekat dengan dokumen tersebut saja tahu. Kalau kita benarkan dia sebarkan benda-benda yang merupakan rahsia kerajaan, so dia akan expose kerajaan dan juga negara kepada attack daripada luar. So in that case, Parlimen boleh buat undang-undang. So datanglah undang-undang di bawah 149, contohnya SOSMA, ISA dulu. Kita ada POTA, kita ada POCA, Prevention of Terrorism Act, kita ada Prevention of Crime Act. Okay, friendly relations. Tidak boleh menyebarkan apa-apa hasutan untuk negara-negara lain. Okay? Israel terkecuali. Tapi yang lain-lain tidak boleh. Contoh dulu, kita pernah ada isu ganyang Malaysia. Indonesia nak ganyang Malaysia. So in 1964, sehingga diisytiharkan darurat in 1964. This is before 1969. Okay, public order. Public order adalah supaya tidak ada kacau bilau di dalam masyarakat. So wujudlah Sedition Act, Police Act, and Printing and Process Publication Act. Morality. Morality is defined by the scope of religion, religious belief oleh bangsa-bangsa utama dalam negara ini. So kita punya morality itu dicorakkan oleh kepercayaan agama. So morality, sebab itu kita dalam Malaysia dulu sebelum ada Netflix, kita punya FINAS memang very strict in controlling what can be published as a movies ke ataupun drama dan sebagainya yang boleh ditunjukkan di dalam kaca TV. But nowadays we are moving towards dinamakan sebagai advance of technology. So since ada Astro and Netflix, nampak gayanya susah sikit lah. Film Censorship Act. So di sini sudah jadi satu isu. Apabila kita benarkan banyak filem-filem daripada luar negara masuk yang mana tidak menepati kepada morality dalam Malaysia sendiri. I think all religion, bukan saja Islam, semua they are against certain morality yang sepatutnya kita preserve. But nowadays tidak ada lagi. So film censorship dia sudah jadi satu struggle between producers of Malaysian film and producers of outside. In order to compete, producers luar negara dia bebas berkarya katanya, right? Dan the way how they attract audiences is to put certain element that go against morality. Because morality is benda yang orang kata tidak boleh buat. So selalunya human are very attracted to something which is prohibited. Yang tak boleh itulah yang dia nak tengok. So for that, the westerns, orang-orang luar lah yang membuat filem-filem ini, dia menggunakan itu sebagai kunci. People really want to know what is prohibited. So for that, dia buat satu garapan karya that introduces something yang all of this while you are prohibited to see, you are prohibited to commit. Tetapi producers dalam Malaysia, they are still subjected to this censorship lah. Right, privileges of parliament saya dah explain tadi. So kita bagi certain privileges to the parliament. So contoh kita ada dulu case Abdul Rahman Talib. Abdul Rahman Talib ni was Menteri Kesihatan dulu in 1970s kot. And the one that condemned him adalah Sri Srinivasagam. Dekat Ipoh tu ada satu taman Srinivasagam. Dia juga adalah MP dalam parlimen dulu. So Srinivasagam, Datuk Srinivasagam ini ketika satu persidangan parlimen, dia telah Abdul Rahman Talib ni sebagai Menteri Kesihatan, dia pernah ada satu tuduhan tuduhan kerana corruptions, bribe and corruptions. Tapi pergi mahkamah dan diputuskan dia tidak bersalah. Okay. Kemudian bila masuk dalam persidangan parlimen, Srinivasagam ini attack Abdul Rahman Talib dan mengatakan, oh ini corrupt lah, dia corrupt, sepatutnya dia kena buang dan sebagainya. Dia telah dituduhkan oleh mahkamah, telah dinyatakan oleh mahkamah tidak bersalah. So sepatutnya dia bersih. Ketika dalam parlimen,
seni bahasa agama ini mendapat perlindungan parliamentary privileges sebab yang dia cakap tu dalam parlimen. Yang kurang bijaknya adalah Abdul Rahman Talib ni dia cabar. Dia kata seni bahasa agama kalau you berani, cakap luar parlimen lah. Kenapa nak cakap dalam parlimen je? Tak cukup berani. So bila dia keluar, confronted by the press, seni bahasa agama repeated the same. Dia kata saya kurang setuju dengan ini Abdul Rahman Talib ini masih lagi menjadi MP kerana dia adalah seorang menteri korup. Something of that lah. Saya tak apa tahu apa di exact word tapi something of that. Dia menuduh Abdul Rahman Talib ini sebagai seorang penyenayah. So in that case Abdul Rahman Talib telah menyaman dia untuk fitnah. So this time around sebab dia cakap luar parlimen, he can no longer enjoy the parliamentary privileges. So in that sense, Datuk Abdul Rahman Talib ini tadi berjaya mendapatkan tuntutan dan seni bahasa agama ni tadi tidak dilindungi oleh undang-undang sebab dia di luar. Jadi satu prinsipal keluar dalam kes Abdul Rahman Talib dan seni bahasa agama ini yang mengatakan parlimen punya privileges itu hanya terhad ketika dalam parlimen saja. Kalau kat luar you repeat the same, then you will not be protected by the privileges given in the parliament. Okay, contempt of court, these are the law. Defamation, ini adalah satu lagi restrictions. The moment you defame another person, then itu bukan freedom of speech. So sebab tu, apa yang diutarakan, diposting oleh netizens di dalam social media ini, you have to be aware that whatever that we posted, we have to check the reliability of the information. Kalau tidak, we can at any time be exposed to a defamatory claims. Ya? Sebab takut yang kita siarkan, sebab defamation ini dia bukan orang yang mula-mula menyebarkan fitnah tu saja. Orang yang sekelip pun boleh kena tindakan. Cuma saya nampak sekarang itu jelas isu anonymous. Kadang-kadang yang post tu dia fake accounts. Itu jelas sedikit susahnya. Incitement of offence, obscenities. Ini pun something yang boleh dibenarkan. Kalau you go against obscenity bawah section 292 and 294, contohnya you sculpt satu patung yang membawa kepada unsur kelucahan dan sebagainya, so that can also be limited kerana dia adalah something that can threat the public moralities. Okay, permissible restrictions kita dah sebut ni tadi. Expressions, okay, yang ni questioning the Malay languages, yang ni saya sebut tadi ya. Cuma this is the details to each of what you cannot questions. 149 and 150. 149 is the provision in the constitution that allow for the regulations of laws that can basically stop or curb any subversive actions, any violences within the communities. So contohnya dulu ISA diwujudkan kerana dia nak combat communist threat. 1948 kita dah start ada communist threat. Sampai 1967 masih lagi ada communist threat sebenarnya. And then 70-an pun masih ada tapi dekat kawasan Sungai Rejang di Sarawak sana ya. Sungai Rejang Sarawak ke Sabah? Sarawak kan? So kawasan tu masih ada communist attack. So ISA masih dipakai. But then lepas tu 1966 and onwards, ISA dah banyak digunakan untuk different political ideologies. Okay, yang tu bawah Ops Lalang tu kalau you tengok and itu membawa kepada the repeal of ISA in 2011. 2012 kita introduce SOSMA. Juga bawah 149. Okay, artikel 150 adalah emergencies. You have witnessed how declarations of emergencies have been made, and during emergency, your freedom of speech can be limited. Okay, ini contoh salah satu kes. Muhammad Hilman bin Idham, dia ni adalah student UKM. 2010 ada satu pilihan raya. Dia take part dalam pilihan raya itu dan dia bawa risalah-risalah keadilan masa tu. Bila dia bawa risalah-risalah keadilan dan dia tolong mempromosi sekali Parti Keadilan masa itu, universiti telah mengambil tindakan untuk membuang dia. So isu dia adalah sama ada Universities and University Colleges Act 1971
bertentangan dengan perkara 10, artikel 10. Sebab artikel 10 membenarkan freedom of speech and expression. Dan pelajar ini Muhammad Hirman masa tu telah pun mengekspreskan dia punya sokongan kepada Parti Keadilan. Dan tiba-tiba dia dibuang. Sebab akta undang-undang universiti dan university college ini membenarkan untuk dia dibuang. So last kali kita tengok answer dekat bawah tu. Any restriction imposed on the freedom of speech must be reasonable one. And the restrictions imposed by section 15(5)(a) of the UUCA is unreasonable and is therefore unconstitutional. Right, so undang-undang University College masa itu diisytiharkan sebagai bertentangan kerana dia menghadkan freedom of expressions. Okay, ini adalah antara undang-undang yang telah diperkenalkan untuk limit the freedom of expression and speech. Antaranya Sedition Act. Okay, akta yang section yang you boleh refer situ section 23, section 41, apa bentuk-bentuk antaranya adalah apa-apa hasutan terhadap pemerintahan negara. Kerajaan lah tu apa-apa sahaja yang menghasut kepada perbalahan antara kaum. Apa-apa sahaja yang boleh menghasut kepada menggulingkan yang di-Pertuan Agong ataupun raja-raja. Apa-apa sahaja yang boleh questioning the rights of privileges given to certain people. Itu ada dalam Sedition Act. Ni Mansuria tu semualah Anti-fake news laws. Ini satu lagi yang menghadkan freedom of speech. Kalau yang you sebarkan tu adalah berita palsu, you akan kena tindakan bawah Akta 2018 ni, anti-fake news laws. Right, latest development sepatutnya lepas pilihan raya yang ke-14 hari tu. Mereka nak semak balik anti-fake news. Tapi tak jadi sebab kerajaan bertukar. Official Secret Act antara undang-undang lain. Dalam tu ada dia punya inilah yang kadang-kadang dokumen yang kita terima dia ada chop sulit atau dia ada chop apa kat bawah tu? Tu. Rahsia besar, top secret atau confidential, restricted. Biasa terima kan surat-surat yang ada benda macam tu So you have to observe takut dia jatuh bawah Official Secret Act, tak boleh simply share dengan orang lain, especially nowadays. Orang suka screenshot dan share dalam social media. That is very dangerous lah. Yang kebanyakan orang tak berapa nak faham So these are some of the cases bahawa Official Secret Act, printing and presses and publications juga adalah undang-undang yang menghadkan freedom of speech. Yang ni lebih kepada cetakan-cetakan lah Cetakan-cetakan itu apa maksud cetakan, apa yang dinamakan sebagai cetakan, apa yang dihalang. Basically, penggunaan cetakan itu untuk sesuatu yang bertentangan juga dengan something that can threat public order and public safeties lah. Alright, apa lagi ada sikit pindaan 2012 tu pada printing and presses. Nanti tengok sini dia ada dia punya case. Yang ni Whistleblowing Act. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Pemberi maklumat kan dia memberi maklumat tentang employer dia kan. So dia ada speech di situ. Adakah dia bebas? Kita bagi satu perlindungan kepada pemberi maklumat itu. Plus maklumat itu kena benar lah. Okay, now freedom of assembly. Saya takkan deliberate. Saya stop sampai di sini dulu. So I want you to read further sikit lah on freedom of assembly and associations. Association tu berkaitan dengan party hopping. Tapi basically what I've taught you today adalah dua topik penting. Itu sajalah saya sebut bila saya kata penting tu, faham-faham je lah. Okay, walaupun tak berapa nak masuk sangat malam ni So sebab dah banyak sangat yang belajar kan. So revise lah, carikan maklumat-maklumat tambahan kan. Tapi bukan dua ni sajalah. Tapi saya dah bagi tahu hari tu saya akan tanya on fundamental liberties. Tapi dua topik yang saya bagi malam ni adalah penting. Itu saja saya sebut Freedom of speech. Bolehlah saya share sedikit-sedikit. Ada soalan tak? Ada nak tanya Doktor. Tadi kan yang tentang artikel 8 tu. Yang artikel 8 yang kurungan 4 tu kan no public authority shall discriminate against any person yang carry on business kan.
Okey. Berkaitan dengan kerajaan Kedah hari tu kan dia tak bagi judi ke arak hari tu. So benda tu again tak benda ni ke kita boleh memperluaskan lagi benda tu ke seluruh Boleh memperluaskan lagi sebab judi and arak dia local authorities is bawah state punya jurisdiction. So state punya jurisdiction it depends on the state itself. Kalau judi dan arak sebenarnya sebab arak dia bukan isu yang macam mana dia bukan isu yang secluded to Islam saja. Arak is something that threats many people ketika dia bawah pengaruh arak. Aksidennya kan dah banyak kes kan? Aksiden berlaku apabila dan aksiden itu melibatkan orang yang sedang mabuk kerana minum arak. So now dia bukan jadi satu isu yang confined to Islam. It has become something that threats public safeties. So kalau ada that justification, so kerajaan itu dikirakan sebagai ada reasonable grounds lah to introduce such law. Maksudnya kalau yang bisnes tu dia tak boleh nak cabarlah keputusan tu sebab dia kalau dia rasa benda tu macam menghadkan dia punya kebebasan untuk berniaga. Dia mencabar boleh tapi nak menang susah lah sebab ada dia ada reasonable grounds sebab arak bukan jadi isu yang hanya kerana Quran menghalang. Dia sudah tidak itu dah, isu dia jadi besar dah. Sebab kalau you tengok peningkatan kes-kes aksiden melibatkan pemandu mabuk tu telah meningkat. So the government has a good grounds to introduce that law. Introductions of any law, it has to be reasonable. Tu sebab yang saya cakap tadi perkataan reasonable tu sangat subjektif. Maksudnya benda-benda macam ni sepatutnya maksudnya ahli politik kita kena agak rasional lah kan bila sesuatu tempat tu introduce benda tu kalau bagus tak bolehlah dia macam against pula sedangkan macam arak tu memang terbukti banyak keburukan kan. So sepatutnya benda tu di worldwide di satu negara kalau kan benda tu. Tapi looking from the government perspective dia kena balance the economic growth. Kalau tengok arak tu sebenarnya salah satu sumber pendapatan besar untuk ekonomi jadi kan still sebenarnya hukumnya adalah tetap dia banyaklah timbal balik kepada benda tu. The argument is on one side. Although you think that it contributed to the economic growth of Malaysia, kita nak terus tutup arak-arak semua tu, you tengok kilang dia berapa banyak dalam Malaysia yang besar-besar bukan sikit-sikit dan arak botol dia mahal. Bukan kerana saya pelanggan minuman arak, tapi kita kaji lah. Kita kaji benda ni nampak macam pakar je, tak. Maksudnya kalau ekspor tu mungkin boleh ataupun mungkin kegunaan dalam negara mungkin tak boleh lah kan. Tapi jadi diskriminasi lah pula. Luar negara boleh, dalam negara tak boleh. Dia baiklah tak usah buat terus kan. Tetapi dia macam ni. Ada orang timbal balik dia kata the cost of pemandu mabuk tu satu hal dah. So cost perubatan yang melibatkan penggunaan arak ini lebih tinggi sebenarnya daripada pendapatan yang kita dapat daripada arak tu. Yang kedua adalah peminum arak tegar, dia eventually dia akan ada penyakit. Dan ini bukan benda-benda tuduhan biasa. Dia dah ada kajian dalam perubatan yang menunjukkan orang yang minum alkohol eventually dia akan ada kerosakan organ. So banyak benda dan duit yang dihabiskan untuk medical itu saja telah mengatasi jumlah pendapatan kerana jualan arak tadi. Kalau diorang mahu ambil benda itulah sebagai grounds kan. Maksudnya apa yang kerajaan kena buat tu bagus lah. Maksudnya boleh diperluaskan lagi lah sepatutnya kan. Betul. Tapi nak kena kuat lah. Willpower kena kuat. The government's will need to be strong untuk go into that directions. Sebab orang akan suka ambil isu tu atas landasan agama. Kan? Ini nak memperkuatkan Islam lah tu. Tu yang haramkan arak. Dia tak nampak. Yang perspektif lain tu tak nampak dah. Betul pula dia orang macam jadikan isu-isu macam politik isu kan. Maksudnya yang side ni cuba nak jadi pembela. Itu yang susah tu kan. Betul. Genting akan tutup lah kalau arak tak boleh ni Takkan nak pergi main judi minum air Coca-Cola. Itulah kan mungkin tak tahulah cumanya Tambahlah judi tu pun kena tutup cumanya lah. itulah maksud itulah point saya tadi dia orang boleh fight lah cumanya
menang atau kalah tu susah Ya, sikit kan. Macam saya tadi saya nampak Parlimen ada good justification. State Legislative Assembly ada good justifications to introduce such law. So you nak fight boleh. Hak you untuk fight tu tidak boleh kita halang. But in the court itself, I would say ada good justifications. Dia bukanlah kita panggil unreasonable laws to restrict your freedom of expression tu tadi. Alright. Ada soalan lain? Saya akan cuba release your, tapi presentation belum lagi ya. Saya release dulu markah assignment lah kot. Tapi you all submit itu YouFuture ke atau email? YouFuture. YouFuture, so I'll be needing your emails lah. Nanti you letakkan satu senarai email, saya pulang balik melalui email lah. Sebab bagi saya kalau saya letak dalam satu drive, saya share link tu, nanti semua orang boleh access your assignment. Ada orang dia tak nak kongsi, bukan tak nak kongsi, dia mungkin dia malu ke apa kan. Macam itulah, so I have to respect your rights to privacy lah. Kalau you nak share, you sendiri bagi, bukan saya yang expose your assignment dalam drive Okay. Okay? Ada soalan lain? Next week on the 20, bukan next week, this Saturday kita buat online and you are ready with your presentations Okay. InsyaAllah. Ya, soalan ada Ham. Doktor, rasanya slide dekat dalam YouFuture macam ada kurang lah doktor. Nota. Saya akan replace yang baru. You nakkan case citizenship tu ya? Tadi yang dekat dalam tajuk tu artikel 9, 8, 7 kot tak ada. Dia ada tadi 6, 7, 8, 9. Tapi saya tambah citizenship punya isu tu. Ada dalam 5 slides tadi benda baru lah. Nanti saya upload yang baru. Itulah, cuma dekat dalam ni ada 5, 6 dengan 10 je. Fundamental right punya folder tu. 5, 6, 10? Saya nak upload yang mana? Okey, tak apalah, nanti saya replace balik. Yang 10 ada kan? Yang 10 ada, yang 5 tu kalau you buka, dia ada 5, 6, 7, bukan 5 tu dia satu. 6, 7, 8 tu dia ada dia sekali ya. Kejap saya check dalam slide tu. Artikel 5 ada 2 slide doktor. Artikel 5 ada 2 slide. Yang lepas tu 10. Sekejap. 10. Oh, tidak ada ni